Hola Mamas dan Papas. Hari ini Dr. Mama Shah bersama Dr. Hana, dietitian daripada CDC Children's Development Center di HPKK UKM. Tapi apa kata kita minta Dr. Hana sendiri memperkenalkan dirinya. Okay, let's go. Okay, saya Dr. Hana. Saya adalah pensyarah dan juga dietitian di CDC Child Development Center di HPKK UKM dan juga pensyarah di iCare Rehab, Pusat Rehabilitasi dan Special Needs, Fakulti Sains Kesihatan UKM. Okey, besar tanggungjawab Dr. Hana ni sebenarnya dan juga banyak benda yang kita nak tanya kat Dr. Hana. InsyaAllah. Okey Dr. Hana, you ready? Yes. Okay, so kita start dengan something simple lah, something orang kata basic about diet. Yes. Okay, especially untuk kanak-kanak. So, apakah sebenarnya komponen yang paling penting dalam diet kanak-kanak ni? Okey, kalau kita kata komponen yang penting dalam diet kanak-kanak, semestinya semua nutrien. Okey, kalau kita refer kepada Malaysian Dietary Guidelines untuk children and adolescents, kita ada 15 key messages kat situ. Antaranya adalah kita kena enjoy makanan dan makan juga makan semua jenis makanan. Itu penting, tapi tak mudah dijalankan sekarang ni lah terutamanya. Semua jenis makanan ya? Maksudnya kena ada makronutrien. Makronutrien ni sebagaimana kalsium, iron dan juga vitamins lah. Ada vitamin A, B, C, D, E, K. Macam tu kan. Selalunya orang terlupa pasal K tu. Okay, yes. Betul. Adik. Kata vitamin adik. Betul. Okay. And then micronutrients? Okay, micronutrients kalsium, iron tu most important. Okay. Kalsium untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak bunyi macam untuk orang besar pun sama juga kan? Betul sebenarnya. Okay. Alright, I mean pemakanan obviously sangat-sangat penting. Yes. Masa dulu Dr. Mama Shah selalu dengar 5 a day. Okay. Adakah 5 a day part of normal pemakanan ataupun macam mana? Adakah that's part of the 15 okay. yang tadi Dr. Hana cakap tu? Alright, okay. 5 a day ni maksudnya 5 meals a day kan? Sefaham I 5 nutrients ataupun yang the basic ni kat UK lah. Okay. Saya stuck dekat live yang saya kat sana lagi. Boleh yang kata dalam plate tu kena ada karbohidrat, protein dan sebagainya tu. Okay, alright, okay. Kalau daripada segi nutrien yang kita nak fokus on kan, kita memang boleh tengok kepada healthy plate kita. Healthy plate. Pinggan makan sihat Malaysia. Kan? So itu pinggan makan sihat Kalau Malaysia. kat Malaysia kita panggil pinggan makan sihat Malaysia, yang mana suku-suku separuh. 3S. Suku separuh, yang mana suku adalah karbohidrat, suku protein dan juga separuh adalah fiber yang datang daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebab kita makan kena complete meal lah. Betul. Macam tu. Mungkin kita boleh fokuskan lagi juga nanti kepada the micronutrients yang penting. Betul kan? I mean banyak benda yang mungkin Dr. Hana boleh utarakan. Macam kita nak cakap pasal makan, hari-hari kita makan. Ya. Tapi macam also bila cakap pasal makan ni, apa yang paling penting untuk kanak-kanak especially, kita akan dive into it furthermore. Definitely. Okay. Sekarang kan kalau kita tengok ni kita reflect juga kepada kajian saya lah. Kajian saya melihat kepada kanak-kanak special needs dan juga kanak-kanak pemakan cerewet. Okay. Dan bila kita lihat ni, it reflects to kita punya NHMS, iaitu study on a national level melihat kepada pemakanan di Malaysia, yang mana kita nampak masalah stunting. Kalau stunting ni bahasa Melayu dia bantut. Kan ada kadang-kadang keluar iklan kat TV tu kan. Yang masalah bantut ni dah meningkat di Malaysia, yang mana 1 dalam 5 kanak-kanak didapati bantut ataupun stunting, dan ada juga masalah wasting iaitu susut. Yang mana ini agak merisaukan lah, sebab kita sebagai satu negara yang membangun kan sepatutnya perkara ini bukanlah highlight masalah kita sebenarnya. Actually betul. Masa saya baca WHO punya report tentang kanak-kanak, saya macam like, betul ke? Betul ke ada masalah malnutrisi di Malaysia? Betul ke ada masalah bantut? Macam doesn't make sense. Mungkin sebab saya duduk di bandar, makanan senang nak didapat, ataupun mungkin makanan ada tapi mungkin tak ada nutrisi di dalamnya. So itu mungkin kita nak kena go into slightly deeper into it. Definitely. Okay? Definitely.
So kajian tadi Dr. Hana cakap. So maksudnya bila kita tengok daripada corak pemakanan juga adalah penting kerana daripada segi corak pemakanan ataupun habit makan, kan kita panggil budaya makan di dalam kalangan rakyat Malaysia ni mempengaruhi kanak-kanak kita ni membesar secara tidak langsung sebenarnya. Dan bila kita ada budaya pemakanan yang sihat, barulah sebenarnya yang kata kalau kat UK tu 5 meal a day something like that, 5 a day ataupun kita punya pinggan makan sihat tu baru boleh dilaksanakan. So maksudnya dekat sini antara yang kita lihat adalah pertama sekali kanak-kanak tu mesti makan bersama keluarga. Okay, so tips pertama kena anak-anak kena makan dengan keluarga, bukan dengan iPad Note to self juga kadang-kadang lah kita sibuk kan. Betul. Sebab sekarang memang kita nampak majoriti kalau dalam satu buah keluarga ibu dan bapa bekerja. Betul. Bila ibu dan bapa bekerja, anak makan sendiri. Sometimes kan adalah juga kadang-kadang weekend keluar makan. That's very good aktiviti yang orang kata paling sihat lah. Itu antara tips dia kan. Betul. Kerana apa saya nak tekankan makan bersama keluarga ni adalah sangat-sangat penting. Ia kerana kita nak instill ataupun kita nak memastikan anak-anak kita ni tahu ini adalah waktu makan, ini adalah makanan. Even itu masalah itu pun terjadi. Yang mana sebenarnya kadang-kadang kanak ni especially kan kalau umur 2, 3 kan, yang mana kita suap. Sebab dia tengah seronok main, so kita suap. Kan kita yang duk bagi dia makan instead of okay sekarang duduk dekat sini kita makan sama-sama. So faham? Itu antara perkara yang kalau kita jumpa patient di hospital, di klinik kita tanya makan dengan keluarga ke tak. Sometimes that is the first thing yang kita akan tanya. Dia sangat basic. Tapi sebab kita duduk dalam dunia yang sangat sibuk, cepat orang kata peredaran yang sangat laju, kadang-kadang benda-benda basic ni kita selalu terlepas pandang. Betul. Tapi macam kita faham lah, semua orang pun ada kehidupan masing-masing. Tapi kita kena cubakan at least kali seminggu, at least. Boleh. Sebaik-baiknya memang hari-hari kan. Okay. Kalau tak pun macam dalam satu hari tu, okay, makan malam kita mesti makan sama-sama. Okay. Macam tu kan. Sebab kita nak membudayakan makan bersama ni bukan apa. Satu, kanak-kanak ni tahu ini dah waktu makan. Dan dia tahu itu makanan, dia boleh nampak, actually kalau makan macam ni sebenarnya sedap kalau makan dengan ni, campur dengan ni kan. Kita kan makan macam betul. macam-macam kan. Kita punya Asian style is actually makan nasi ataupun noodles dan beberapa lauk. Baru dia jadi adventurous kan. Sebenarnya kita nak create kanak-kanak ni terdedah kepada more sensory. Kalau oral sensory tu all the 5 sensory kan, dia dapat explore pada masa di umur dia kanak-kanak. Maksudnya daripada manis, masin, masam, pahit, pedas, dan juga last one is actually umami. Umami? Umami. Okay, umami ni mungkin dia boleh tolong explain? Boleh. Umami ni dia ada satu sebenarnya daripada bahan tambahan dalam masakan, tapi sebenarnya dia ada juga secara natural. Banyak dalam tomatoes dan juga mushroom. Sebab tu selalu kalau kita kata elakkanlah ambil yang tambahan-tambahan tu, tapi kita masukkan kalau katalah buat sup sayur, potong tomato, masukkan rebus awal-awal. Sebab dia akan bagi the natural flavour of umami. Sebab umami ni kan dia macam satu rasa yang so inviting, kita seronok bila nak makan. Dia kalau macam makanan Jepun tu macam seaweed dia, macam tu. So umami adalah satu sensory yang boleh kita explorekan dalam kanak-kanak. This is new for me. Kita tahu masam, manis, pedas, pahit, masin. Selalunya 4. Tiba-tiba ada umami. Yes. It's interesting. Don't you guys think this is interesting? Thank you, Dr. Hana. That is something very, very valuable to us. Sebab saya, umami ni ialah, you know, like macam you makan macam beans, Japanese beans tu. Yes, adakah itu juga ataupun nama dia je umami, tapi sebenarnya itu bukan sense lah. Umami tu adalah satu rasa. Okay. So basically kita kena deep dive into umami soon. Okay. So check us out on this deep dive. Okay. Interesting. So tadi Dr. Hana cakap, satu, haruslah kita makan bersama keluarga. 2, sebab
kita nak bagi dia explore the 5 sensory oral sensory termasuk umami lah. Yes. Okay. Biasa kan bila kita makan bersama keluarga ni, kalau katalah kita buat during weekends kan, ataupun hujung minggu, dia start off dengan jom kita pergi kedai, beli barang sama-sama, masak sama-sama dan makan sama-sama. Jadikan tu satu aktiviti keluarga. Faham. So maksudnya kita bagi, we empower our children to choose their own food. Dan masa tu lah kita educate anak kita. Okay, masa dia pilih-pilih makanan kan, kita boleh kata, where's your veggies? Macam tu kan. So nanti dia pilih. Kadang-kadang tu kita boleh, kalau first step kita boleh kata, okay, antara broccoli dengan carrot, which one you want? Dia bagi option. Bagi option. Macam mana? Option you cannot resist sebab you memang ada 2 je option. Ya. Itu antara trik Suka sebenarnya. tak suka kena ambil satu. Kena ambil satu. So nanti akan di dapur prepare sama-sama, dan nampak hasilnya, dan why not you try because you have chosen this. Macam tu kan. So education is very very crucial. Education in the sense of pemakanan yang sihat ni sebenarnya perlu bermula dari rumah. Perlu bermula dari rumah seawal umur 2 tahun, 3 tahun, because dia dah boleh comprehend masa tu kan. Dan masa tu pun kalau kita ikutkan psikologinya, ibu bapa adalah hero dan heroine dia. So you play the role masa tu. Sebab nanti bila dia dah masuk sekolah, dia more to peer influence. Itu pening sikit kepala bila dia kata kawan-kawan ni tak mau makan sayur, dia pun tak nak makan sayur. So kita kena empower supaya dia ada mind of her own or his own, supaya dia tahu kepentingan makan all this good food and good nutrients yang perlu untuk dia membesar. Sebab I selalu cakap my son is not really a big fan of vegetables. Macam to be honest, sebab I pun dulu tak sangat lah. I'm trying, I'm still going there, you know. Sebab ia penting kan nak jaga awet muda, kena makan sayur. But having said that, I selalu cakap, kalau you tak makan, macam mana your brain nak order food? So it's not just for your tummy, it's also for your brain, for your organs. So dia faham macam, actually I kena makan ni untuk tempat lain. I tak boleh selfish sebab I tak suka doesn't mean that it's okay. So that's also partly how I do it lah. Good. That is really true or correct, I would say. Because banyak green leafy vegetables dia tinggi dengan iron. Dia iron ni kalau kita sebut kan, dia dalam makanan protein lah, macam daging merah, ayam, ikan ada iron. Tapi tak lupa juga sayur berdaun hijau gelap ni pun tinggi dengan iron. Kenapa iron ni adalah sangat penting? Macam tadi kan awal kalsium dengan iron kita ada sebut kan? Yes. Sebab apa? Iron ni dia akan bawa oksigen kita ke seluruh badan. Termasuklah juga brain. So you got that point right. Sebenarnya kita perlukan iron untuk membolehkan oksigen dibawa ke seluruh badan dengan baik, dan termasuklah juga otak kita untuk fokus pada belajar, kan semua. Okay, so macam mana untuk tadi Dr. Hana ada cakap, Dr. Hana juga pakar dalam membantu anak-anak yang cerewet makan, orang kata fussy eaters. So mungkin Dr. Hana boleh cerita dulu macam mana anak-anak ni boleh jadi fussy eater, and then macam mana Dr. Hana keluarkan anak-anak ni yang daripada fussy eating kepada some, obviously lagi senang nak makan lah. Okay, boleh makan. Alright, back to my first point tu tadi, dia mesti makan bersama keluarga. Okay. Sebab apa? Dia kena acknowledge ini waktu makan dan ini adalah makanan. Kan? Sebab kalau tak, nanti dia just makan, I lapar lah, whatever yang ada dekat sini je nak I makan. So kita tak nak yang tu. Sebab bila dia just makan untuk untuk memenuhi rasa lapar dia tadi, mungkin kualitinya tak berapa betul, ataupun mungkin jumlahnya pun tak berapa cukup, ataupun mungkin dia akan makan banyak sebab dah lapar sangat. Betul kan? So satu adalah makan di rumah, dan yang kedua kan, sebenarnya kita kena bawa anak-anak kita explore makanan juga tau. Food adventure. Daripada situ juga kita boleh educate, alright. Kenapa makanan ni baik, kenapa makanan ni kurang baik, kenapa makanan ni sihat, kenapa makanan ni kurang sihat. Katalah kalau keluar jalan-jalan, lepas tu nak minum, it used to be
bubble tea kan. Tak tahu lah sekarang masih lagi bubble tea. Oh, masih lagi bubble tea. Anak I kalau boleh lepas sekolah, Mommy, can I have bubble tea? Let me have a look at your schedule. Berapa kali banyak ni? You know, macam kena faham yang dia kena catu. I mean, kita nak, of course I want to make her happy, but it's a habit yang macam yang rasa kita kena bendung. Satu lagi, kanak-kanak sekarang sebab dia terdedah kepada social media. So that is sometimes dia nak follow trend tau. Yes, trend. Dia bukan kita kan? Bukan kita. Betul. Not as adults je. Even children now are easily, exposed to. It's almost like peer kan? Yes. Peer influence. Starting from, kalau anak saya tu starting from the age of 5 lah. Yes, sebab diorang pun ada access to social media. And even more bila dia masuk adolescence. Bila dah beli something kan, Mama, can I take a photo and share with my friends? So that's how they make friends kan. Cuma masa ni kita sebagai parents lah, kita kena educate, kata okay, kita understand, we have to understand that they wants to be friends. You know, that is dia punya medium of communication, that is dia punya topik yang dia bincangkan kan. Tapi kita tahu, kita boleh benarkan, tapi kita ada had. Sebagai contoh, kanak-kanak umur 6 tahun ke 7 tahun, 5 ke 7 tahun, jangan mistaken, kita perlu hadkan ke 6, kalau kita panggil cube gula tu, 6 cube gula saja satu hari. Macam tu. Kalau less than that, 5 cube gula saja satu hari. Macam tu. So kalau kita tengoklah, kita buat sama-sama study dengan dia. Okay, jom kita Google kejap. Okay, satu hari you can only take 6 cube. Okay, jom kita tengok bubble tea ni berapa banyak cube dia. Kita boleh macam I've always wondered macam mana kita nak monitor benda tu. Sebab selalunya kita ambil je kan. Tak kan macam lepas tu macam dah lupa dah. Sebab kalau let's say contohnya kita masak kari kan, dia dah masuk dan macam like macam nak tahu satu sudu tu berapa banyak? Yes. Ini yang memang kita nak kena tanya balik ni, technical bersama Dr. Hana. Pengiraan tu memang dietitian punya kerja lah selalu. So kalau yang makan dalam family tu, it's a different way of calculating it. Kan sometimes kita tengok juga berapa banyak sudu, and then berapa orang yang makan untuk satu portion tu. Tapi itu adalah lebih complicated sikit. Probably it's easier untuk kanak-kanak ni kan, kalau untuk minuman dia, makanan yang dipilih tu, yang kita tunjukkan dan kira. So maksudnya sehari 6 cube of sugar. Maximum. And that one is what age again? I think around 5 to 7. 5 to 7 5 to 7, below 5, I think 3 to 5, something like that. Only 5. Maximum 5 cubes. Maximum 5 cubes. Okay, note ya. Anak saya 5 tahun. Maximum 5 cubes. Dia sebenarnya kalau kita makan secara sihat, kita tak sampai pun 5 ke 6 cube tu sebenarnya. Faham? Bila kita makan dekat luar, yang mana kita beli air-air yang manis di luar tu, dia akan shoot up. Begitu. Faham. Sebab tu kalau kita makan sihat, masak kat rumah, minum air masak, definitely tak reach pun 5 to 6 cubes tu tadi. Menarik. I mean like in the end of the day, kita nak anak kita sihat kan. So obviously kita kena cakna lah buat benda ni. Sebab saya rasa kita akan tanya lagi deeper pasal question about sugar kan. Tapi so kembali kepada anak-anak yang cerewet ni. So basically so first kali education. Kita kena start dengan yang tadi adalah basic. Makan bersama-sama dengan keluarga. Macam tadi saya tanya, sekali seminggu ke tak? Setiap hari. Kita kena usaha setiap hari kan. Walaupun mungkin tak ada semua orang, tapi satu adult tu kena make sure setiap hari tu ada satu rutin yang di mana semua orang makan bersama-sama. Untuk faham satu ialah makan bersama-sama keluarga, ini adalah waktu makan dan ini adalah makanan. Okay. Seterusnya ialah the process lah, macam you were saying just now, bagi dia empower. Pilih makanan sendiri supaya dia sendiri yang macam like you yang pilih tadi kan. So you kenalah makan yang tu. Sambil educate lah. Okay, alright. Seterusnya, is there anything else yang you do for children yang fussy eating ni? Fussy eating, sometimes tu it goes back to sebenarnya bila dia start complementary feeding. Complementary feeding tu maksud macam mana? Complementary feeding ni kita panggil adalah pada umur 6 bulan ke atas, yang mana dia dah start boleh makan, kita panggil solid lah. Macam tu kan. Sebab memang guideline cakap kalau boleh exclusive breastfeeding up to 2 years.
And then 6 months dia dah boleh start complementary feeding. Masa complementary feeding ni lah sebenarnya is quite crucial for us to introduce healthy food. Okay. Bila kita go back kepada waktu umur dia start makan, dan masa tu kita introduce all the good food, with nutrients, food that is high in nutrients, dan kita bagi dia makan sendiri. Maksudnya self-led. Yes. That's a bit controversial juga bila kita self-led ke tak self-led tu. Tapi kalau kita sebut kat sini, apakah derma yang orang kata paling sesuai? Kalau kita kata bila dia makan tu, kita bagi ada part yang kita suap, ada part yang dia kena ambil dan masuk mulut juga. Because itu sebenarnya dia perlukan untuk perkembangan motor skill dia. Dan juga dia punya oral muscles dia. Kan? So sebab itulah sebenarnya adalah penting pada umur 6 bulan kita dah start beri makanan, dan kita pilih makanan yang sesuai mengikut umur, dan bagi dia pegang sudu, suap sendiri, rasa, kawal makanan tu dalam mulut. Tu semua sebenarnya adalah proses dia yang betul kan? Ya, mengikut umur dia. Sebab sometimes bila they are too used to only one food, katalah bila dah umur 6 tahun, 7 tahun kan, and then kita bagi, it's actually as early as 3 to 5 pun picky eaters yang kita dapat. Bila kita bagi makanan yang lain daripada yang dia biasa makan, dah tak mau dah. Because dia tak biasa, dia takut, dan juga why should I try? Sometimes dia rasa macam tu. Dia dah ada comfort food dia. Dah ada routine dia and comfort. I mean, in my case, obviously umur 6 bulan tu I memang rajin lah. Kita semua benda lah, literally everything saya bagi anak saya rasa. Tapi at a certain age, like for instance umur dia 3-4 tahun, dia dah tak nak. Walaupun kita dah dari dulu makan peas, dari dulu makan broccoli, dari dulu makan sweet potato. I mean like for me sweet potato sedap kot. Tapi tak nak juga. You prefer juga that fries or whatever yang macam I don't know kenapa anak-anak ni senang tertarik kepada makanan-makanan yang orang kata mungkin tak tahulah, yang bagi saya tak less healthy lah. So how does that happen? Macam like I start right, saya bermula dengan betul, tapi dia after that dia macam like how do I get out of this? Even sekarang I mean like I'm still working hard on getting him to be more adventurous. So I'm pretty sure I'm not the only one. Mesti ada juga mamas dan papas yang mengalami benda yang sama. InsyaAllah kita semua start betul tak? Tapi mesti ada something happen. But how do you get out balik? How do you get out balik tu, it actually goes back to education, kan? And then eat at home, cook your own food, masak sendiri. Because apa? Dia kan bila dia dah terdedah, dia sebenarnya bila kanak-kanak ni terdedah pada satu makanan yang baru, contohnya yang bila makanan di luar lah, biasanya kalau makan yang kat luar ni, dia biasanya lebih tinggi dengan gula, lebih tinggi dengan garam, apa lagi? Biasanya 2 tu lah, kan? Sebab Malaysian punya threshold penerimaan garam sangat tinggi. Kan? Malaysian specifically? Kalau kita buat Malaysian lah, agak tinggi lah. So kita boleh menerima garam yang tinggi sebab tu kita banyak, sebab tu macam study social Malaysian banyak ada heart issues. Is that correct? CBD. Sebab kita punya tolerance kepada salt is high. That's why kalau kita pergi beli makanan di luar, kita rasa dia masin. Especially kalau kat rumah kita kurang pakai garam, kalau kat luar kita rasa masin. Tapi untuk kanak-kanak ni kadang-kadang rasa lagi sedap, kan? Lagi masin lagi sedap, lagi manis lagi sedap. Sebab tu dia akan mencari makanan yang lebih manis ataupun yang lebih masin, macam ataupun yang bergoreng-goreng, kan? Sebab kita tahu goreng ni adalah banyaknya daripada lemak lah, minyak yang tinggi. Minyak ni dia punya unik dia kan, dia tak ada rasa. Perasan tak? Dia kalau kita rasa cooking oil kita kat rumah, dia tak ada rasa apa-apa. Tapi the unique property of fat, dia enhance rasa makanan tersebut. Sebab tu makanan yang bergoreng ni dia lagi sedap. Plus tu beli dekat luar, ditambah lagi dengan garam, lagilah jadi sedap.
Sebab tu nanti nak go back to makan yang sihat tu very difficult. Sebab dia rasa yang ni lagi sedap macam tu kan, and I want this, especially kalau saya punya patient ada yang special needs, ada masalah sensory, dia nak makanan yang crunchy. So yang kalau crunchy ni banyaknya yang bergoreng dan masin lah. So it's a bit difficult untuk ni. So untuk kita go back. So apa yang kalau saya lah, kita tak boleh lah kata jangan makan terus, jangan makan. Kita tak boleh. Kesian kanak-kanak ni, anak-anak ni sebab dia dah besar, dia tengah nak explore. So whenever kita introduce, kita ajar dia, kita bagi tahu dia, okay, do you know that this crunchy part is actually not so healthy for you because so memang still education. So maksudnya you macam tak boleh ada trik lain lah. Maksudnya sebenarnya anak tu sendiri kena faham. Sebab in order for us to empower dia, dia kena ada knowledge. To empower, you need knowledge. I love that. I love that, Dr. Hannah. Even for children, macam kita fikir, no, I know more. No, they need to understand for them to take action and for them to be, you know, kalau diorang nak kena buat sendiri, diorang kena faham apa yang diorang buat. Sebab the worry part ataupun age adalah bila dia masuk yang peer influence tu tadi, kan, dia akan tengok, dia akan makan mengikut apa yang kawan-kawan dia makan. So kalau kawan-kawan dia makan yang sihat, okey lah. Tapi kalau kawan-kawan dia memilih makanan yang kurang sihat, dia kena consciously ingat, okay, this is tak sihat, this is tak sihat lah, macam tu kan. But I can have it. I boleh try, tapi I tahu benda tak elok untuk I. Hopefully dia lebih orang kata conscious dan dia tahu, okay, aku tak boleh makan banyak-banyak. Nak rasa je, nak kata bagi cukup syarat je. Sebab nak berkawan kan, macam tu. So kita dah tahu tips-tips dia, tapi saya rasa that whole process takes time. So apa yang kita boleh buat dengan masa yang pendek, dan apakah mungkin nutrien yang kita kena fokus dulu first kali, ataupun what's your thoughts on that one? Yes, definitely. Okay, thank you Dr. Mamasha. Okay, first point yang tadi Dr. Mamasha sebut, kata it takes a while. Yes, saya kongsikan, kalau habit ni kita nak ubah sesuatu tabiat, kajian menunjukkan dalam dewasa memerlukan 21 hari. So maksudnya kalau kita nak ubah kurus, ubah kita punya diet, tabiat makan kita kepada yang lebih sihat, kita perlu konsisten selama 21 hari. Untuk adult. Untuk children kita belum ada kajian lagi, tapi kita boleh bayangkan it probably takes more than 21 days. Definitely, kan? Sebab tu kadang-kadang in a smart way, we could probably focus on, okay, what are the key nutrients that is needed, yang diperlukan dalam kalangan kanak-kanak. Pertama, yang tak boleh lari adalah kalsium. Okay, kalsium penting sekali kalsium. Kalsium sebenarnya daripada bayi sehinggalah warga emas sebenarnya perlukan. Okay. Tapi untuk kalsium ni, kenapa dia penting saya tekankan untuk kanak-kanak adalah kita nak membudayakan supaya kanak-kanak ni biasa minum susu, susu ataupun produk tenusu. Kerana apa? Kerana pada umur akil baligh, masa tu kita punya kanak-kanak punya tulang dia seperti sponge yang akan absorb kalsium paling banyak. Masa akil baligh puberty age. Bayangkan puberty age, waktu tu adalah yang mana kalsium akan diserap paling banyak, yang mana akan jadi simpanan hingga dia meningkat umur, hingga warga tua lah, hingga warga emas. Nasib baik saya suka minum susu dulu. Good, Alhamdulillah. Okay. So produk tenusu adalah sangat penting. Alright. So bila cakap pasal produk tenusu tu termasuk cheese and everything, right? Yogurt. Okay. Kalau keperluan kanak-kanak umur dalam sehingga 7 tahun, sekolah rendah lah, sekolah ke sekolah rendah adalah 1000 mg kalsium. Okey, macam mana kita nak tahu berapa banyak kita boleh yang perlu kita minum susu lah, berapa banyak kita nak kena makan untuk dapat 1000 ni. Okey, 1 gelas penuh susu segar ada lebih kurang 500 mg kalsium. Wow, so that means 1 pagi 1 malam. Yes.
Pandai dah know kata my Mama Syari. Yay. Okay, that's the first thing we have to do. Yes. So itu pada umur sebelum akil balik lah. Bila dah umur akil balik, dia naik sikit 1,300 mg. Maksudnya mungkin dalam 2 cawan setengah. Faham? Kalau tak pun mungkin dia nak kekalkan minum 2 cawan atau 2 gelas lah, kita panggil 2 gelas kan, 2 gelas susu bersama dengan 1 tub yogurt yang kecil tu. Okay. So yogurt carries a higher amount of calcium. Is that correct? Whereas half cup of milk equals to 1 small tub of yogurt. Wait. So half tub of susu sama dengan Half cup satu tub kecil tu. Okay, so susu lebih tinggi lah. Susu definitely lebih tinggi. Tiba-tiba maths aku hilang. Ya, faham? Okay. Baik, cikgu. So kita ada juga cheese. Cheese, okay. Yang kita boleh ambil dan juga macam tofu, tapi tu second grade lah. Yang first grade is definitely susu segar dan produk penyusu. Faham. Okay. Dan untuk kanak-kanak, jika tiada masalah berat badan, go ahead with full cream. Tak perlu nak sekat kepada low fat, skim milk, jangan. Okay, for kanak-kanak jangan they don't need that. Because yang nak kurusnya bukan dia orang tak perlu kurus. Mungkin mak poknya buat anaknya. Dia okey ambil yang full cream. Faham. Sebab ada juga healthy fat dekat dalam tu lah. Okay, I get it. Okay. So apa beza susu segar dengan full cream then? Production dia. Tapi yang penting biasanya kalau susu segar tu more or less dia punya nutrient content dia sama dengan susu full cream lah. Okay. So yang penting sekarang ni kita nak cakap pasal kata taking of the calcium, right? Yes, so in the end of the day kita kena pandai membaca input di belakang tentang content kalsium tu. Sebab tu juga bacaan label pemakanan tu adalah penting juga. Itu yang masa sebenarnya kalau kita pergi beli barang dan bawa anak-anak, itu yang antara part yang kita nak educate. Macam bestnya I ada idea nak buat dengan my kids dah. Boleh, jom. Sebab tu kita sometimes it's good for us to spend a little bit of time. Kita tahulah kalau kita pergi dengan husband je, siap terus half an hour kan. Tapi these are the process sebenarnya. Kita nak educate, kita panggil pembelajaran secara tidak langsung yang perlu kita boleh instill pada kanak-kanak. Accidental learning. Yes. I love that because that has always been the key that I like to carry, travelling and whatnot. Ini basically part of accidental learning, di mana sebenarnya lebih senang kita nak belajar sebab dia ada part of memory. Yes. Dia rasa macam seronoknya dengan mommy and daddy, or and then dia boleh buat sendiri after that. And then dia become independent in mencari makanan yang sesuai untuk dia. Even nanti bila dia dah keluar dengan kawan-kawan dia kan, dia pula boleh ajar kawan dia. Barulah kita ada progressive nation. Kan? Betul. So first is calcium. Okay. Next ada lagi tak? Tadi saya sebutkan iron. Iron is very important. Okay, iron ni dia ada 2 jenis. Satu heme iron, satu adalah non-heme iron. Apa heme iron, apa non-heme iron? Heme iron adalah biasanya datang daripada sumber haiwan. Kerana apa? Dia lebih baik dalam membawa oksigen ke seluruh badan. Okay. Sebab tu biasanya kalau kita nak beri anak kita makan, kita kena ada pastikan satu protein. Kan? Suka tak suka kena ada protein. Kadang-kadang kan nak just nak makan nasi je. Tapi kena ada protein lah. Tak kisahlah ayam ke, telur ke, tapi paling tinggi daging merah lah. Dan juga sayur-sayuran berdaun hijau. Okay. Second class protein ataupun non-heme iron dia boleh dapat daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Biasanya kita complementkan lah dengan makanan contoh kalau kita ada satu lauk protein daripada haiwan, satu lagi daripada sayuran. Macam ada tahu ke, tempe ke, kan? Boleh kita combine kan dalam satu meal. Dan yang ni saya suka. Sebab apa? Dia ada tips. Kalau nak memastikan penyerapan iron yang bagus, yang optimum, meal kita tu, kita makan bersama-sama dengan sumber minuman yang tinggi dengan vitamin C. Seperti contoh, orange juice paling senang.
so maksudnya having lunch with orange juice is very good, especially kalau it's for the betterment of absorption of iron. Yes. So kita semua tukar kita punya diet ya, tuan-tuan dan puan-puan. I love this. Oh my god, I rasa macam banyak sangat new information yang macam kenapa I tak tahu sebelum ni. Alhamdulillah. Sebab itulah kadang-kadang kalau macam memang kita tahu kadang-kadang kan bila kita makan kita nak tutup dengan something sweet, you know, this kind of thing. So we go with juice. Any juice memang definitely tinggi dengan vitamin C lah. Contoh kalau macam kita go celebrate, kita makan steak kan, sometimes kita makan steak. Kalau saya punya habit dan saya juga instill pada family saya, okay, everyone please order juice, fresh juice lah. Because kita dah spend actually makanan yang tinggi heme iron ni dia little bit expensive because protein daripada animal is definitely more expensive or more costly compared to the non-heme yang daripada sumber tumbuh-tumbuhan. So why not kan, kita dah spend untuk makan makanan yang tinggi dengan heme iron tu, kita ambil lah dengan vitamin C. Kan lagi sedap. Oh my god, bestnya. I mean for me like macam barulah berbaloi kita bagi anak kita makan. Oh, okay. Wow, that's interesting. So, yang penting tadi calcium and iron. That's where you want to start first. Lepas tu kita boleh develop lah yang lain seperti more protein, more. Is there anything else yang you feel we kalau need protein, more? Biasa kalau kita kata kanak-kanak semakin aktif kan, bila dia umur 3 tahun tu dia dah start exploring, and then bila dia masuk sekolah dah ada kelas sukan, ada yang minat dengan sukan, nak buat lebih aktiviti sukan. Okey, selain daripada yang kita bincangkan tadi dua nutrien tu, quality makanan pun adalah penting. Contoh kata protein kan, protein kita kena high quality. Satu tadi kita dah sebut iron, satu lagi adalah kena lean meat lah. Kita tak mahu yang lean meat. So maybe boleh explain kau masuk lean meat tu apa? Bahasa Melayu apa dia kurang lemak. Daging kurang lemak. Daging yang kurang lemak lah. Maksudnya dia sometimes paling senang kita tengok yang mana yang visible fat tu. Makanan yang kita nampak lemak dia dekat luar. Kadang-kadang macam kalau kita beli daging, nampak daging dekat luar. Kalau ayam paling senang ayam kan. Yes. Sebab tu kan tadi kita go back to fat. Fat yang bagi kita rasa sedap. Betul. Ya Allah, mengadil kan. Sebenarnya fat kita perlu, tapi we go with the healthier fat lah. I see. Because fat dia sebenarnya dia tak jahat. Dia ada je fat yang kita perlukan untuk badan kita, essential fatty acids kita perlu dalam badan kita kan. Yang mana badan kita tak boleh produce. So we go with the healthy fat lah. Macam tu we kita panggil pilihan makanan yang lebih bijak. Pemilihan makanan yang lebih bijak, walaupun mungkin tak sesedap tapi terpijak dan awak mungkin lagi lama hidup dengan sihat. InsyaAllah. But having said that, orang cakap fat ni penting sebab fat makes you happy. Is that correct? Sebab fat brings out the happy hormones. Okay. Fat dia adalah juga banyak precursor kepada banyak enzim. Macam protein juga. Okay. So macam contoh DHA, kan, EPA, itu semua fatty acids yang sihat. Faham? So dekat mana kita nak dapat? Kan kita ambil daripada yang paling ketara adalah ikan. Kita panggil deep sea cold water fish. Okay, deep sea cold water fish macam salmon. Yes. Kalau kat Malaysia ni apa ikan kita yang deep sea ya? Kalau kita ada kajian menunjukkan kita punya ikan kembung dan ikan selar pun boleh tahan. Okay, ikan selar and ikan kembung ni tuan-tuan dan puan-puan. Ni kan kalau ikutkan kita punya guideline ataupun dietetics lah, kalau kita tengok daripada even for those yang ada masalah jantung semua tu kan, ataupun high high lipid, dyslipidemia lah cuma bagi contoh kan. Sebenarnya kita galakkan dalam 1 minggu kena ada paling kurang 2 serving of fish. 2 servings of fish in 1 week ya? Yes, in 1 week. So maksudnya dalam satu hari tu masa kita plan menu makan kan, why not katalah hari Rabu dengan hari Khamis adalah hari kita makan ikan, masak lauk ikan. Good enough. Macam tu. Because we will get a healthy fat daripada situ. Dan memang kalau ikan dia sangat rendah dengan
lemak-lemak yang kurang sihat tu lah. Macam tu. So ada 2 in 1. Kita dapat lemak yang sihat, dan secara tak langsung pun kita tak payahlah nak remove kulit lah, apa benda lemak visible yang ketara tadi tu kan. So can make that as a habit. Faham. Okay, so kita dah cakap tadi yang penting kita nak start dengan calcium, and then we move to iron, and then obviously kita cakap pasal protein, especially for children yang heavy in sports. Yes. More focus kepada lean meat. Yes. Okay. Lean meat and healthy fat. Because apa? Protein ni dia membantu pembentukan muscle. Bila dia membesar, dia perlukan sufficient protein untuk dia build up dia punya muscle. Lagi kalau do sports kan. Dan juga protein ni bukan saja dia penting untuk pembesaran, kita perlu tengok juga sebab pada umur kanak-kanak dah mula aktif bersukan. Kan sebenarnya kalau ikutkan saranan pun kita memang kata kanak-kanak ni saranan dia berbeza dengan dewasa. Kalau dewasa kena 150 minit dalam masa 1 minggu. Tapi kanak-kanak saranan dia adalah 60 minit dalam sehari. Ya, dia kena lagi bermain. Kan? Dan bagus juga kalau dia involve dalam mana-mana aktiviti sukan yang berjadual lah. Sebab apa? Kajian menunjukkan bila kanak-kanak ni aktif bersukan, dia akan increase more growth hormone. So dengan increase more growth hormone tu, dia akan membantu kanak-kanak ni untuk lebih tinggi. So kita kan ada masalah stunting tadi tu. Betul. So bila kanak-kanak ni lebih ada growth hormone yang dirembeskan tu membantu dia untuk lebih tinggi, dan semestinya kalori dan juga protein perlu cukup. Yes. Betul. So di situ memainkan peranan lah protein yang sufficient untuk pertumbuhan pada waktu tersebut. Sebab nanti badan dia nak lebih tapi makan tak cukup. Betul. And then dia macam nak build muscle, dia nak obviously nerve yang sihat. So obviously the input tu kenalah baik. Orang kata good input keluarlah good output. Bad input bad output lah. Rubbish in rubbish out lah. So obviously that is very very important kan. Okay. It goes back to probably kalau kita punya basic knowledge about makanan, it's like a balance. Kan input kena sama dengan output. So masa dia tengah adolescence, dia lebih aktif, so output dia lebih tinggi kan. Betul. So input pun kena sama juga. Tak boleh dia kurang. Saya rasa education terpasal input dengan output ni sangat penting untuk rakyat Malaysia itself. Sebab macam contohlah orang macam saya dulu, we are as a sportsman, kita memang makan banyak sebab kita punya output banyak. But bila kita dah tak into sport sangat, mungkin input pun dah kena kurang. Itu tu something yang macam kita kena ajar anak kita supaya bila dia orang selepas dia orang dah berhenti sport, taklah macam ada melalui fasa depression dengan badan sendiri. Sebab dia faham is the education part. I totally agree with you. So kita dah cover calcium, iron, protein, and actually protein lah. Big part is protein Okay, so obviously that after that comes with carbohydrates dan sebagainya. I mean sebenarnya I never thought calcium would be the first thing that you want to fix, because I thought it would be the vitamins. Orang kata paling penting is the multivitamins dulu. Okay. Alright. But it's interesting kita cakap pasal calcium, and I think that goes with the pemahaman Malaysia, and that also goes with the numbers, di mana kita tak put that as our priority. Plus kalsium tak ramai yang mampu beli kadang-kadang di Malaysia kan. So sebab tu sometimes it's good to also know what are the other options yang kita boleh ambil sebagai sumber kalsium. Cuma biasanya kalsium daripada tumbuh-tumbuhan ni kita perlu makan lebih sikit lah. Kalau macam tahu tu kena makan more than just one square tu kan. Dia pun ada kalsium juga, tapi perlu makan lebih lagi. Tapi apa yang kita nak sebenarnya, kita nak membudayakan minum susu tu lah. Faham. Okay, so Dr. Hana dah cover almost everything yang penting untuk anak yang cerewet. So ibu bapa dah tahu apa nak start dulu, macam mana kita nak get there. Now my next question to you is, tadi kita cakap pasal juice. Okay.
ada orang kata jus tu banyak sugar. Okay. So maybe I want to go into sugar. Yes. Apakah your advice tentang sugar intake kepada kanak-kanak? Sugar intake pada kanak-kanak Okay, we always go with natural sources. Kalau sugar ni kita jangan ambil gula tambahan lah. Kita ambil daripada gula yang daripada sumber asli. Yang terutamanya adalah buah-buahan. And what about honey? Honey kan? Boleh, tak ada masalah kanak-kanak. Go ahead. Janji lepas umur setahun lah kan? Yes. Boleh, tak ada masalah. Kalau tumbuh-tumbuhan ni, maksudnya kalau jus, kalau kita order tu kita katalah tak mau tambah gula. Kan macam tu. So biar dia biasa dengan rasa natural sugar tu, then only it is less harmful lah. Faham. Okay, tadi kita dah cakap pun sebenarnya Dr. Masha, one of my questions I want to talk about like children yang into sports, budak-budak yang into sukan lah. So obviously tadi Dr. Hana dah cakap kalau anak-anak tu memang very active, so one of the main things you must give them protein. So how about protein macam kalau sportsman yang adult, dia orang akan normally ambil suplemen protein. So what are your thoughts about that with children? Is that something that you shouldn't even look into it? Sebab because makanan protein yang biasa ni dah cukup bagus. So because kanak-kanak ni dia tak macam yes, kami di Ulauli very kita fokus on supplement because nak orang kata quick fix. But kita tak nak main-main dengan anak punya makanan So macam I just want to understand like what are your thoughts with children and protein supplement? Adakah benda tu something yang sebenarnya tak perlu pun sebab intake dia tak sebesar yang contohnya adults macam kita? Actually berapa intake protein untuk kanak-kanak sebenarnya? Okay, kalau kita tengok first question whether perlu ke tidak, okay, topik ni jarang dibincangkan because I think there's no need untuk tambahan makanan protein dalam bentuk powder form biasanya kan untuk kanak-kanak ni. Berapa banyak tu biasanya kita tengok kepada percentage lah dalam satu hari. Kalau 100% makanan kita tu 50 datang daripada karbohidrat, 20% datang daripada protein dan 30% datang daripada lemak. Okay, sekejap saya ulang balik Okay. So berapa persen tadi untuk karbo? Karbo 50? Okay, 50% carbo for energy. Ni tak susah kan? Selalunya karbohidrat tak pernah susah nak bagi makan. So, protein is 20%. And then fat 30% fat. So that comes to our 100% lah. Yes. And then the other parts yang macam tadi lah, macronutrients dengan micronutrients. Micronutrients and vitamins lah. And vitamins. Okay, faham. Okay, so actually 20% tu is actually quite small already kan. So tak perlu pun sampai nak kena tambah makanan tambahan walaupun you into sports. Yes. Okay. Tak perlu. So noted. Satu lagi sebenarnya kalori tu yang penting. Bila dia lebih aktif, dia menggunakan lebih banyak tenaga sama juga dengan kalori. So kalori yang mencukupi juga perlu. Okay. So kalori ni dia datang daripada, kalau kita tengok ada macronutrients kita lah, karbohidrat, fat and protein. Dan 50% adalah karbohidrat. Okay. Yes. Okay. So that's our nutrients. Macronutrients. Ya Allah. Ada makro kan, ada macronutrients. So kalori selain daripada protein yang cukup, karbohidrat pun sebenarnya kena cukup. Sebab kadang-kadang kita nampak kan kanak-kanak yang meningkat remaja ni, dia dah start cut off dia punya karbohidrat intake regardless lah dia aktif bersukan. Because they have this kind of thought that I don't know, carbohydrate makes them fatter, something like that. Yeah, I think with current situation, I mean, I'm not, my daughter is a twin. She's not even a teen. Okay. So obviously she's like, well, I don't know, 10 years old, twin lah kan. So I think dia pun dah start macam, I don't want to eat so much rice. I'm like, you need rice. You're not like, at the age yang you tak boleh nak burn quick because you have metabolism, you masih sihat. But you're right. So, carbohydrate is the thing. It's 50%. So, kalau kita a bit worry about the quality of carbohydrate yang kita ambil, so we go with yang mana yang tinggi dengan serat lah. Tinggi dengan serat. So contoh? Contoh kalau kita ambil nasi, kita ambil yang nasi beras perang. Sebagai contoh. Kalau kadang-kadang kita tak perlu pun ambil 100% beras perang. Kita just ambil kalau kita masak 2 pot nasi kat rumah, 1 pot beras biasa, 1 pot beras perang. Lepas tu kita mix lah.
Kita mix je, masak macam biasa. Sebab sekarang beras perang kita dah tak perlu rendam dulu, masak macam biasa pun dah boleh dah. Dah ada banyak di luar sana. Roti kita ambil yang high in fiber, multigrain, whole grain bread kan. Kalau pasta actually we can go with whole grain pasta or even pasta itself pun dah okey dah. Sebab dia punya kalori tak setinggi demi kanji tu tak? Semua tu kan. Okay. Yes. So go for high fiber kind of carbohydrate. I mean, this is also very interesting and very informative for us yang nak kurus ni kan. So I mean that is very important. I think we all need the energy that comes from carbohydrate, but something yang lebih senang untuk break down. So, this is nuggets. And don't give sugary drinks as a immediate punya solution for tenaga. Okay. So no sugary drinks, guys. Okay. Tadi ada limit kan? Betul. Meaning, I think in the end of the day, kita makan ni nak kena cukup semua dia dan jangan berlebihan. And especially we talk about sugar, jangan lebih daripada 6 sudu untuk umur 5-6. Is it for like 6 cube? Sorry, 6 sudu pula, 6 cube. So that also means like macam that 6 cube tu sampai umur berapa? 7. Sampai 7. And then after that usually kita tengok dalam adult dalam 30 grams macam tu lah of sugar. 30 grams tu berapa cube? Kalau 1 cube dalam 5. Okay, alright. So pandai-pandai lah you all divide So basically 30 mg is the maximum untuk kita adult. So macam contohnya kanak-kanak yang dah umur 7 ke atas tu dah consider as adult punya amount ke ataupun ada dia punya pecahan-pecahan dia? Kita tak ada lagi untuk tu, tapi more or less we just keep to 6-7 macam tu lah. 6-7 lah, senang. 6-7 cukup lah. Sebab sugar tu dia tak ada nutrisi pun kan. Dia memang orang kata zero nutrition. Is that correct? Pure calorie saja. Pure calorie sahaja. Pure calorie kita panggil kadang-kadang kita panggil setengah makanan ni kan yang tinggi dengan carbs, tinggi dengan sugar and juga tinggi dengan fat ni high calorie, low nutrient food. Okay, high calorie, low nutrients. Ada nutrisi very low. Sebab sebenarnya karbohidrat dengan fat pun adalah nutrient. Ya, faham. But not good nutrient in the sense of tak represent semua macam-macam jenis yang kalau kita ambil daripada sumber yang lebih sihat lah. Faham? Mungkin satu tips kalau saya boleh share, bila kita beli produk kan makanan yang ada sumber karbohidrat ataupun ada yang macam kita nampak tu macam probably ada sugar dalam dia. Tengok dekat belakang dalam label per 100 gram kan dia mesti ada per 100 gram. Dia mesti less than 5. Anything less than 5 gram per 100 gram, usually that product is low sugar. Okay, so that's something that we need to sentiasa ingat mamas and papas. Anything below 5 gram, 5%. 5%. Yalah, 5% lah. But anything low with 5 gram over per 100 grams, and you say it's safe for us to take because it's low in sugar, which is also low in calorie lah. In sugar. Okay. Okay. So alright. So kita dah cover pasal sports. Kita dah cover pasal anak-anak yang fussy eaters. So now my next question is untuk mak-mak anak-anak pandai. Okay, so tadi kita dah cakap pasal iron. It's so important that iron needs to be inside kita punya food intake because iron brings all the oxygen to the brain. But what are apa lagi makanan lain yang boleh membantu anak untuk jadi pandai? Jadi bukan macam kita nak cakap yang makan terus jadi pandai tu tak. Betul, apakah yang membantu? Sebab pemakanan sangat penting sebab dia allow our brain. Orang kata food to the brain. It's not just apa yang kita belajar, apa yang kita lihat, but pemakanan. So maybe Dr. Hana boleh share sikit. Okay, soalan tu memang satu topik yang sangat hangat lah. Okay. Alright, kita kalau sebagai pegawai dietitian dan juga nutritionist ni, sometimes kita perlu berhati-hati because apa, biasa kita takkan highlight satu ataupun dua nutrients because apa, yang penting kita nak instill pemakanan yang sihat. Bila makan sihat, badan sihat. So bila badan sihat, you lebih fokus kat dalam kelas, belajar lebih proses pembelajaran, membantu proses pembelajaran. So yang penting adalah makan yang sihat lah. But on top of that, memang ada yang menyertakan DHA, EPA itu juga membantu.
So back to our earlier discussion about makan ikan. So makan ikan yang tinggi dengan this good fatty acids will also help. But most importantly, kena makan sihat supaya badan sihat, boleh pergi sekolah, tak demam sangat, tak selalu demam, tak selalu sakit. So boleh fokus kat dalam. Faham. So basically if you're healthy, then anything is possible, right? Yeah. So memang kena bagi pemakanan yang seimbang dan sihat. How about macam like kognitif? Adakah ada pemakanan yang memberikan kita boleh jadi lebih tinggi kognitif, fokus ke? Ada tak? So far kita tak ada lah macam tadi. Back to DHA and EPA, maksudnya back to eating healthy, make sure ada fish inside your diet. Okay, I'm getting it guys, InsyaAllah lepas ni kita usaha. So sekarang ni boleh tak Dr. Hana boleh ceritakan pemakanan mengikut peredaran umum? Okay. Ada tak macam something yang kita boleh refer tu? Contohnya bayi macam ni, lepas bayi toddler macam ni, lepas toddler dia dah masuk kepada dah pergi sekolah macam ni, dah orang kata twins macam ni, lepas tu teens pula. So is there anything yang sebagai ibu bapa boleh prepare dalam otak mereka sekarang? Okay. So how do we do this? Okay, that's a very important question. Okay, because apa? Kalau keluarga yang lebih daripada 2 orang anak pun dah sebenarnya a bit tricky kan. Ada yang seorang kecil sikit, ada seorang yang dah besar, dah masuk remaja macam tu. So kita sebenarnya Malaysia ada Malaysian Dietary Guidelines for adult and also for children and adolescents. Okay. Boleh just pergi ke KKM punya website, bahagian pemakanan, daripada situ ada all the sources, ada semua sumber-sumber yang kita boleh baca untuk dapatkan information. On top of that, sebenarnya bagus untuk kita membudayakan mengukur berat dan tinggi dekat rumah. Okay. Especially yang tinggi tu. Kan? Actually kita sibuk dengan berat. So actually kita kena ukur juga ketinggian kanak-kanak. Sebab daripada situ kita nampak dia punya tinggi cukup tak untuk umur dia, sesuai tak untuk umur dia. Sebab tu lah tadi back to first topic yang kita discuss tadi about stunting. One of the first yang kita discuss tadi stunting. Maksud stunting adalah dia punya ketinggian tidak bersesuaian dengan umur. Sepatutnya umur sekian-sekian, tinggi dia macam ni, tapi dia lebih rendah. Tu stunting. Sebab tu kalau kita tak ukur, kita terlepas pandang. Ada kemungkinan kita terlepas pandang, kecuali macam bila dia dengan kawan-kawan dia kan pergi main dengan kat padang, baru kita nampak macam kecil sikit nampak nak kita kecil. Macam tu kan. Betul-betul. So satu langkah pencegahan stunting ni, apa yang kita boleh buat adalah kita ukur anak kita, monitor 6 monthly ataupun setiap tahun boleh juga, untuk kita pastikan ketinggian dia adalah mengikut umur. I think this is really important. Like macam bukan semua orang mampu kot nak ada bawa anak pergi ke pediatrician, tapi sebaik-baiknya kenalah jumpa setiap tahun supaya pediatrician dapat monitor terus. Tapi kat rumah pun kita boleh buat at least untuk ketenangan diri kita, dan kita tidak terlepas opportunity untuk anak kita membesar dengan sepatutnya. So mungkin tak cukup kalsium lah kalau nak meninggi kan. So tenaga and betul. Dan kalau kita nak tengok pengukuran, sebab dia berbeza sedikit dengan dewasa kita senang tengok BMI kan, tapi kanak-kanak ni dia ada growth chart dia, maksudnya graf pertumbuhan dia sendiri. Kita semua ada akses pada internet, just Google WHO growth chart, lepas tu kita pilih ikut umur anak kita. Faham? Mungkin abang A ini dia punya growth chart dia, kakak ini growth chart dia, adik ni growth chart dia. So kita plotkan, because apa, kalau kita sebagai dietitian dan juga a lot of my friends yang pediatrician, kita bukan tengok pada satu titik pertumbuhan, kita akan tengok dia punya pattern. Dia sepatutnya meninggi, dia ada increasing trend. So kalau ada increasing trend tu okay, kalau ada plateau je tu masih something there is something that we have to orang kata kena intervene. Yes. And ada harapan kan, memang ada harapan. Dan kanak-kanak selalunya membesar sampai umur berapa sebenarnya? Kalau ikutkan ketinggian lah, kita cakap pasal, I think we talk a lot about ketinggian and orang kata masalah bantut ni. So what is like the maximum age for a child to actually grow? Okay, it goes back to bila
puberty age dia. So puberty age tu sangat penting ya kepada perempuan, dan sekarang ni zamannya laju anak-anak puberty because of banyak faktor. Memang kajian menunjukkan kanak-kanak sekarang umur puberty adalah lebih awal berbandingan dulu. Ada berbagai faktor yang takut. Yes. So puberty age adalah satu kayu ukur. Pada puberty age tu lah sebenarnya kita perlu memastikan anak kita makan yang cukup dan mempunyai all the nutrients yang diperlukan supaya dia boleh membesar, dan juga kita kena aktif. Sebab kena aktif. Yes. Sebab aktif ni yang tadi kita sebutkan, dia keluarkan growth hormone. So growth hormone tu akan membantu dia juga meninggi dengan makanan yang lengkap. Macam tu. I think this is really important. Yes, orang kata macam pembesaran ni dia mengorder 360 darjah. Semua benda kita nak kena tengok. Memang orang kata anak ni memang satu anugerah dan juga satu tanggungjawab. Betul. Untuk kita tengok dari semua semua aspek. And I think pemakanan tu sangat penting sebab itu yang paling konsisten. Kena makan pagi, kena makan tengah hari, kena makan malam, dan of course sometimes we will have breaks and tea in between, orang kata snacks kan. And pemilihan snacks tu pun juga penting. Betul. Sebenarnya kanak-kanak dia kena ambil snack. Okey, kanak-kanak kena ambil snack. Dia kena ambil snack. Sebab apa? Untuk kalori yang dia perlu makan tu sometimes is not big enough untuk kita bahagikan kepada 3 sahaja. Kalau dia just ambil makan pagi, tengah hari dengan malam, it's a bit too big for them. Okay. Kan? Dan kita tahu juga dia ni kanak-kanak ni ikut saranan dia kena aktif. So dia sentiasa menggunakan tenaga kan. Secara yang tinggi lah, maksudnya banyak menggunakan tenaga. Sebab tu dia perlu ada snack untuk supply the energy tu. So snack adalah penting untuk kanak-kanak, dan pemilihan snack yang sihat juga adalah penting. Okay, so pemilihan snack yang sihat guys, sebab yelah macam Dr. Hana cakap lah, because kita nak make sure dia overflowing of nutrients yang betul. And sometimes kita mungkin terlupa lah snacks je kan, tak perlu bagi yang yang mungkin ada sedikit tak sihat di situ. Tapi macam kita really have to be smart lah. I mean, I'm pretty sure kita nak bagi anak kita enjoy life, but kita kena lebihkan yang sihat daripada yang tak sihat. A bit more because I rasa topik makanan ni best sangat-sangat and banyak sangat benda. So Dr. Hana tambah sikit je Boleh. Okay, my next question is about snacks. So actually apakah snacks yang paling sesuai dan paling sihat yang kita kena utamakan dulu? Okay. Satu, kita tak nak yang tinggi gula. Okay, so first low sugar. So paling senang sebenarnya buah-buahan. Okay, buah-buahan. Boleh juga kita ambil biskut yang tinggi serat. Kan, because apa, makanan yang tinggi serat ni dia release energy tu secara beransur-ansur. Kan. So kita tahu anak-anak tu perlukan tenaga secara konsisten kan satu hari. So kalau makanan yang tinggi serat ni dia akan slowly release the energy for them. So mungkin biskut yang tinggi dengan serat. Kalau mereka biasa makan kacang ke kacang, boleh juga. Susu is a good option. Okay. Just ambil any susu, beli dekat mana-mana kedai, beli susu untuk minum sekali. And of course susu tu mungkin tak boleh lah terlampau tinggi gula, betul tak? Better ambil go with white lah. White is the best lah. White biasanya ada flavor ni dia ada gula lah. Faham. So maksudnya kita utamakan fresh milk lah. Fresh milk lah. Macam tu. Any snacks that is high in fiber lah. Boleh juga kalau katalah kan memang mak tahu ada sports tournament. Kata macam tu kan. So mak boleh prepare like egg muffin or something like that. Macam kalau kita sebut, kadang-kadang kalau kita biasa dengar macam quiche. Kan? So kita buat quiche tu dalam bentuk dalam small portion, so that bila sampai waktu minum pagi ke ataupun minum petang macam tu, we just bagi saja. The egg muffin or quiche yang memang betul orang kata high in nutrients lah. Sebab kalau quiche dia ada protein sikit, dia ada literally everything. Kita ada a bit of egg, a bit of like a bit of carbo, a bit of like everything. So you macam sihat lah. Sayur-sayuran, kadang kita letak lupa sayur tu kan. Herbs kan. Because herbs tu sebenarnya dia enhance the flavour. Sebab tadi tu kita dah tak nak bagi makanan yang tinggi dengan garam. So macam mana kita nak bagi enhance flavour tu,
not from garam but from the herbs too. From the herbs. Okay. I think kanak-kanak pun kita mungkin kena introduce herbs very early on, because macam anak saya bila dia makan, mungkin anak pertama saya tak banyak sangat explore awal-awal dululah. Sekarang dia dah memang adventurous lah, but dulu dia tak faham macam kalau let's say ada herbs ke apa, dia rasa it's so spicy, but sebenarnya bukan pedas, dia rasa berbeza. So maybe something yang kita pun kena introduce agak awal supaya mereka senang nak menerima lah. I think exploration of rasa tu dia macam back kepada culture. Yes. Macam apa culture yang kita dekat rumah, apa yang ada culture dalam negara kita, negara orang lain. That's why orang kata exploring different flavors in different cultures and different countries allow anak kita untuk jadi manusia yang lebih global, menerima bukan saja dari segi pemikiran tapi juga rasa. Sebab rasa ni kita kena introduce daripada awal, but the good thing about it is actually it is acquired. Macam tadi contoh kan, suami punya rasa sedap tu masa awal-awal tu berbeza sikit dengan kita punya rasa sedap. Tapi over the years kita pun rasa sedap dah. Apa yang penerimaan tu akan lebih besar sebab kita dah pun bermulakan rasa itu, the exploration of the taste. Pada peringkat umur yang mana, because taste can be acquired. Acquired taste. I mean like sekarang dulu I tak terfikir macam tak suka terung. Sekarang ni makan terung macam kalau boleh nak terung selalu kan. Sebab I guess that one is over the years. Betul ke macam nanti eventually the taste akan mature? Is that correct ataupun memang melalui experience? What are your I think through experience also lebih banyak penerimaan yang lebih luas lah kalau daripada segi rasa. Faham? Okay, so next question is more kepada something yang kita orang buat lah. So nak tanya Dr. Hana punya view tentang peranan suplemen di dalam diet kanak-kanak. Peranan suplemen dalam kanak-kanak ni adalah penting apabila kanak-kanak tu didapati tidak makan secara optimum. Penting tak penting, biasanya kita akan tengoklah di klinik. Contoh sebagai kalau untuk saya, kanak-kanak special needs, saya melihat kanak-kanak autism. Dia hanya makan satu jenis makanan dalam tempoh satu hari untuk beberapa bulan. Saya ada patient seorang hanya makan keropok ikan yang bulat-bulat yang keras-keras tu, itu je dia makan sepanjang hari dia dan sepanjang umur dia lah. So definitely ada banyak nutrien yang tidak lengkap, yang tidak diambil. So peranan suplemen di sini adalah penting. Because satu, kita nampak kanak-kanak ni mereka special, dan perubahan tabiat makan tu a little bit challenging, kan, memerlukan jangka masa yang lebih panjang. So suplemen ataupun tambahan makanan ni adalah penting bagi memastikan kanak-kanak ni tersebut mencapai keperluan yang disarankan. Yang penting makan nutrisi kena lengkap. Maka kalau tak lengkap, I guess that's when you get supplement. It's called supplementary kan? So supplement. Okay. Faham. Okay. Alright. Kita dah pun nak menjawab soalan yang tadi tu. Kita ada lagi sikit lagi, Dr. Hana, okey ke? Boleh, tak ada masalah. I'm sure yang Mamas and Papas tengok hari ni ada soalan. Kalau ada soalan, boleh turunkan soalan. Kita boleh cuba ambil sedikit masa Dr. Hana in the future, maybe untuk menjawab soalan Mamas and Papas. Okay, kalau kita cakap pasal diet tadi kan, I think kalsium, susu, iron generally daripada protein dan what not. Tapi sebenarnya lah bagi I lah, paling susah sebenarnya nak bagi anak makan vegetable. So mungkin Dr. Hana boleh share sikit your point of view about children's way of eating vegetable, and macam mana mamas dan papas di luar sana boleh bantu mereka ni untuk bagi anak-anak makan vegetable dengan lebih jayanya. Sebab apa? Betul, saya sangat setuju. I think we left that point kan at the back, because actually benda tu sangat penting. Dia kan memang bila kita tengok kajian, tak mana-mana kajian dalam kanak-kanak typical or non-typical, maksudnya special needs kids pun, kedua-duanya memang
paling ketara tak cukup sayur dan buah-buahan. Terutamanya sayur lah. Because sayur ni dia diasosiasikan dengan rasa pahit. Macam tu kan. Kelat pedat mata. Macam tu kan. Because dia memang ada this Specific taste. Taste dia tu kat situ. Okay, so satu, kita what we can do is we can cut into smaller pieces. Kita masukkan dekat dalam any vegetable soups kita ke, nasi goreng ke, quiche kita tadi ke, kan. Kita introduce supaya kita nak dia acquire the taste. Maksudnya kita bagi dalam amount yang sedikit. Yang kedua, apa yang kita boleh buat adalah kalau anak kita ni ada certain dippings yang dia suka. Dippings, dips. So, vegetable dips. Macam kadang-kadang tu ada salad dressing kan. Like, kalau dah masa umur adult tu biasa kita go for yang translucent, maksudnya yang tak ada colour lah. Kalau ada colour tu biasanya dia higher in fat. Tapi sebab kanak-kanak ni kita not so worry because they are active semua tu. So biasanya sometimes we can do any steamed veggies. Kan macam broccoli ke, carrot sebab dia lebih manis. Sebab tu biasanya kalau carrot tadi issue sangat dia selalu the green leaves betul-betul macam berang. So dia boleh ambil dip dan makan. Okay, so dips is like one of the things. So obviously just now you were saying cut in smaller pieces. Kita potong kecil-kecil supaya dia can either be a hidden veggie or basically that's how you start ataupun mula dia rasa. Sebab tadi kita dah clear rasa ni ialah something yang you boleh train. Dia acquire. So kita kena bagi dia sikit. Bukan macam terus makan ngap. Memang duk So obviously by small pieces would help. And the other one is dips. Satu lagi, kan kita makan snacks kan. Kita boleh buat macam tempura. Tempura. Okay. Tempura pun okay. Macam fried veggie. Yes. And that's okay. Dia tak rosak ke vegetable tu? Kita nak sebenarnya dia train rasa dia dulu. Okay. So bila dia train rasa, dia dah boleh terima, then probably we can change. Yang penting dia nak makan sayur dulu. Betul. I rasa macam yes, correct. I think yelah kita nak start small, start bagi dia familiar, and bila dia dah attached to that particular vegetable, then after that kita bagi dia tapi ini yang lebih baik. So mungkin masa tu penerimaan dia lebih baik. Yes. So tak terfikir pula kan. Betul. Macam contoh kan sekarang ada cendawan celup tepung. Kita boleh buat dekat rumah. Sebenarnya dia buat dekat rumah, kita boleh kontrol banyak perkara yang membuatkan cendawan celup tepung tu lebih sihat. Sebagai contoh, kita pakai minyak yang lebih sihat. Kan? Sebab kalau dekat luar, kita tak tahu berapa kali dah digoreng. Yeah, that's so true. In fact, actually kalau kita boleh limit, kita limit lah. Kalau benda kita boleh kontrol, kita kontrol. Yes. Kalau kita boleh pakai air fryer, kita pakai air fryer. Betul. Baru nak cakap saya air fryer ni is another topic lah. Ada kas? Tak apalah. Kita habiskan topik hari ni iaitu diet. Kita cakap pasal penggunaan tu, mungkin kita boleh curi lagi masa Dr. Hana. Dr. Hana, sebab Dr. Hana ni banyak sangat ilmu dia, ya Allah. Kita kongsi. Okay, so we are almost at the end. So I hope you're okay. Masih lagi Okay, alright. So right. So the next question is, apakah potensi kesan jangka panjang obesity dalam kanak-kanak, and macam mana kita nak cegah obesity ni daripada awal dan juga daripada diet? Sebab banyak kan sebenarnya cases kanak-kanak yang ada obesity, yang obviously ada juga kanak-kanak yang dah kena kencing manis. Betul. And kata benda tu mungkin kita tak dapat diwar-warkan sangat di dalam news, tapi sebenarnya tinggi juga. Dah compared to before, yes. Okay. It goes back to macam nak mencegah ya. Okay. Memang statistik menunjukkan peningkatan, ataupun I think it's more of the stagnant lah sekarang ni, persen kanak-kanak overweight dan obese dalam keadaan di Malaysia. It goes back to sometimes urban poor. Sebab kita nampak kanak-kanak ni bukan sahaja di bandar, tapi juga di luar bandar, across Malaysia. Because apa, kualiti makanan yang mana probably tinggi dengan lemak, kan, dan kualiti lemak pun kualiti lemak yang kurang sihat. Kita nampak sebagai contoh processed food dengan fresh food. Processed food is definitely, in terms of dia senang sikit nak dapat dan juga lebih murah. Senang nak dapat, lagi murah,
boleh lama simpan. Kan? Kadang-kadang tu bila kadang-kadang saya jalan-jalan kan, ada lauk sausage, saya pun terkejut. Ada sausage masak soft. Saya tak tahu macam mana boleh datang resepi tu. Tapi dia macam menggantikan protein. Kan? So sebab tu lah bila dah dibudayakan, dinormalizekan eating of processed food. Food memang akan menyumbang kepada prevalence yang lebih tinggi lah. Termasuk juga minuman manis. Sekarang minuman manis sebenarnya mahal because it's trend. Kan? So minuman-minuman yang trending ni yang biasanya menyumbang jugalah kepada masalah obesity. Dan juga kita sekarang ni Malaysia dah very creative, tapi kita a bit worry as a nutritionist and dietitian dengan makanan-makanan viral. Okay, makanan viral kita kena pandai memilih. I mean kita sentiasa nak ada excitement dalam kehidupan. I think that one doesn't, it's part of life. Tapi kita semua kena pandai lah. I think that comes to education. Pemilihan makanan viral yang sesuai untuk badan kita. And obviously nak rasa mungkin boleh, tapi jangan jadikan jadi budaya lah. Jadi budaya, betul. So yang tu tadi saya cerita tentang macam mana, apakah antara yang menyumbang kepada masalah prevalence obesity yang tinggi dalam kanak-kanak. So apa yang kita boleh buat adalah, bila kita tengok daripada study, pertama sekali kita jangan, maksud kita nak kurangkan masalah sedentary. So maksudnya kita kena, jangan orang kata kena aktif. Kehidupan kena aktif. Satu hari kanak-kanak kena make sure dia kena keluar main dalam 1 jam. 60 minit 60 minutes daily. 60 minutes daily. Dia lagi tinggi sebenarnya daripada kita dewasa. Dan yang kedua adalah jika kita dah nampak anak kita ada masalah berat badan, boleh seek for help. So sometimes education can also comes not just from parents but also healthcare professionals. So meaning that bila nampak lebih serius, so tindakan yang lebih serius yang boleh diambil lah. Faham? Dan keduanya adalah pemakanan lah. Pemakanan have to choose a more healthier choices. So dah 3 benda paling penting untuk kita semua sebagai ibu bapa, mamas and papas out there. 3 benda. Anak kena aktif. At least 60 minutes of exercise daily. Okay? And then next, active. 60 minutes active. 60 minutes active. And then pemakanan yang betul. And of course kalau memang ada isu, kita seek help. It's okay to seek help. And coming back to active and pemakanan, Dr. Hana kita ada bincangkan sebelum ni kan, especially calcium. So calcium is something that we need, but we also need the sunshine. We need the vitamin D, right? Yes. Betul. Sebab apa? Kalsium kawan baik dia adalah vitamin D. Dan vitamin D yang paling baik untuk membantu penyerapan dia. Kawan baik sebab apa? Vitamin D ni dia membantu penyerapan kalsium yang lebih tinggi. Dan jenis vitamin dia ada banyak. Yang paling baik adalah yang paling free yang kita boleh dapat daripada sunlight. Okay, itulah I think that is super key untuk kesihatan kanak-kanak. I think of course pemakanan yang seimbang, aktif, lifestyle. I think benda tu ialah part of our life. So saya rasa bagi saya, kita kena makan untuk kesihatan, bukan makan untuk kenyang. Betul tak? Bukan makan kenyang sahaja. Betul. Okay, saya ada last question ni Dr. Hana. Okay. My question is, currently apakah trend yang paling kita nampak sekarang ni dalam isu dengan kanak-kanak? Okay. Kepada yang macam normal, kepada yang serius. Boleh tak? Isu yang normal kepada yang serius. I like that question. However, I have to be careful a little bit because saya tak nak alarm parents kat luar sana. Faham. Kan? Okay. Because everything need to be in moderation. Okay. Kalau daripada segi pemakanan, kita boleh nampak daripada data memang tengok kanak-kanak Malaysia sekarang lebih ramai stunting. Yang pertama, bantut. Berbandingan dulu. Okay. Before this, previously it wasn't a national agenda. Sekarang dah jadi national agenda. Because one thing probably we can say because of the quality of makanan lah. Okay. Obesity consistently. Okay. Alright. And we know
that obesity is also one of the risk factor untuk cancer. I see. If you want to talk about, if you are asking about cancer tadi tu kan. And NCD, non-communicable disease, memang predicted to be makin tinggi. Alright. Sebab apa? Kita dapat satu populasi pada umur yang rendah dengan prevalence yang lebih tinggi, prevalence obesity yang lebih tinggi. So dalam jangka masa panjang, this group of population, bila dia dah dewasa nanti, dia akan more complicated, lebih higher risk lah untuk dapat NCD. So pencegahan awal adalah sangat-sangat penting lah. Okay, Cuk. NCD adalah communicable diseases. Communicable diseases. Contoh ialah diabetes, hypertension, heart issues. Heart issue usually related to hypertension and also dyslipidemia, high cholesterol badan, dan long term juga cardiovascular adalah juga risk tinggi bila individu ni mengalami masalah kencing manis dalam masa jangka panjang. Macam tu. It's very interesting, Dr. Hana. And like, memang kenapa saya tanya soalan ni, sebab mungkin ada parents yang tak faham kenapa penting menjaga pemakanan, sebab inilah yang kita tak nak jadi. Kita tak nak sampai dia ke tahap yang menjadi statistik kepada negara. And betul. Also banyak sangat bila kita cakap tak apa, dia budak lagi, bagilah makan. Sebenarnya itu yang kita nak elakkan. Walaupun dia memang dia kanak-kanak, tapi kita nak kena jaga dari kecil. Kita nak orang kata pupuk pemakanan yang sihat dari muda, dari awal, supaya dia boleh menerima. Macam contohnya kami yang dalam dunia suplemen, kita bukan nak biasakan, bila tak cukup kita kena isi, orang kata isi ruang kosong. Supaya bila dah besar, bila rasa memang ada masalah, tak takut dah dengan nak mencegah ataupun nak cure yourself lah bila memang sakit kan. So saya rasa budaya tu dalam satu, of course, budaya education lah, pemahaman kenapa kita buat apa kita buat kepada kanak-kanak, lebih senang untuk mereka membesar dan menerima healthy lifestyle dan healthy, orang kata, approach kepada diri sendiri. Sebab banyak je adults yang takut nak tahu apa, aku nak pergi doktor lah sebab tak nak tahu sakit apa. Sebenarnya lagi cepat kita tahu, lagi cepat kita boleh cegah, lagi cepat kita boleh ikhtiar. Sebab kadang-kadang mungkin lah orang kata, oh, hidup ni tak apa, nanti semua orang pun mati. Dia memang betul, tapi kalau kita let's say umur panjang, kita nak hidup panjang yang sihat, bukan hidup panjang tetapi sakit. Betul. It goes back to, probably saya boleh tambah sikit lagi, the health literacy. So that's the key point. Health literacy. So we want to increase the health literacy level dalam komuniti kita, dan perkara tu memang lebih baik dilakukan lebih daripada awal. Health literacy maksudnya, kalau mungkin saya boleh kongsi sikit, individu tersebut tahu bagaimana dan di mana dia boleh cari bantuan untuk membaiki ataupun improve dia punya health status. So it goes back to early lah. Ilmu yang dia dapat daripada awal. Wow, banyak sangat input yang kita belajar hari ni. And to be honest, I sebenarnya lagi banyak nak tanya ni, tapi dah lebih daripada waktu yang kita janjikan. So thank you so much, Dr. Hana. Mungkin Dr. Hana boleh bagi sepatah dua kata penutup sebelum kita end this session. Kepada Mama dan Papa di luar sana. Thank you, Dr. Mama Shah. Okay, saya simple je. Saya nak ingatkan untuk diri saya juga, sebab kita semua sekarang sangat sibuk. Apa yang kita perlu lakukan di rumah, ataupun mungkinlah kita niat, kita nak empower anak kita supaya bila dah besar nanti, it not just dah besar, sekarang pun dia boleh membuat pilihan yang bijak. So education starts from early, from children, from child age, di rumah. Alright, dan dalam masa yang sama kita nak improve dia punya health literacy. Bila dia dah dewasa nanti boleh membuat pilihan yang tepat. Betul. Sangat best kan. Sebenarnya nak tanya lebih banyak, tapi tak apalah. Kita kalau ada lagi nanti mungkin kita akan masuk topik-topik lain. Hopefully Dr. Hana tak segan dan sudi terima kita lagi sekali. So again, kepada mamas dan papas yang di luar sana ada soalan, just put a question here. InsyaAllah kita akan ajukan kepada Dr. Hana in the future. So thank you so much, Dr. Hana. And thank you Dr. Thank you Mama
Mamas and Papas di luar sana. So we'll see you again soon. Bye bye. Assalamualaikum.